warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bunyi tak dah? Bunyi dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi saudari pengacara majlis yang berusaha, Profesor Madya Buasan bin Murad, Ketua 1 Angkatan Sastrawan Nasional Kedah, yang berusaha Encik Syahidan Afandi Zakaria, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah, yang berusaha Dr. Saleh Rahmat, Wakil Gapena, Encik Zulkifli Yaakob, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Mada, Dr. Usairi bin Hussein, Ketua 2 Angkatan Sastrawan Nasional Kedah, para tetamu jemputan, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan untuk kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis yang tentunya mencatat sejarah selepas 47 tahun, kata Cikgu Hasan tadi. Malam Anugerah Sastra Darul Aman 2022 yang diadakan buat kali yang pertama. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah pada Angkatan Sastrawan Nasional Kedah Asasi, khususnya kepada Profesor Madya Cikgu Buasan Murad yang bertungkus lumus atas minat yang sangat mendalam dan kecintaan kepada nilai-nilai sastra, berusaha untuk menjayakan anugerah pada malam ini. Saya masih ingat idea untuk diadakan anugerah sastra Darul Aman ini telah dicetuskan sewaktu kita merasmikan majlis memperingati sastrawan negara Allahyarham Datuk Dr. Shah Nun Ahmad di SIK pada 13 November 2021 yang lalu. Sejak itu beberapa kali Cikgu Hasan datang ke Wisma untuk berbincang dengan pegawai-pegawai saya untuk merealisasikan acara ini, dan alhamdulillah malam ini ia telah menjadi kenyataan. Menguruskan anugerah seperti ini buat kali yang pertama bukanlah sesuatu yang mudah, dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Asasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negeri Kedah dengan panorama alam yang begitu indah, Gunung Ganang, Bukit Bukau, sawah padi menghijau, pantai, pulau, laut, tasik, empangan, macam-macam lagi, menghidangkan kita satu ciptaan yang serba lengkap untuk dijadikan sumber inspirasi untuk berkarya. Kerana itu Kedah melahirkan ramai sastrawan terbilang yang bukan saja menempa nama besar dalam dunia sastra negara, bahkan juga menjangkau tahap dunia. Selain Datuk Profesor Emeritus Shah Nun Ahmad almarhum, sastrawan tersohor dari Kedah yang cukup gemilang karya mereka ialah sastrawan negara Datuk Abdullah Husin, sastrawan negara Datuk Zurina Hassan, Ustaz Azizi Haji Abdullah, Profesor Dr. Awang Haq Saleh, Pak Long Nurjaya, Allahyarham Datuk Wan Samsudin Yusuf, Abdul Halim R, Fuzi Hadi, MZ Halim Hassan, Dr. Kasim Ahmad, Hasan Basri Budiman, dan Profesor Madya Cikgu Buasan sendiri. Kerana terlalu ramai, tidak mungkin saya dapat menyebutkan kesemuanya. Selama ini kita berasa kekurangan kerana walaupun kita punyai ramai pengkarya hebat yang diiktiraf di peringkat nasional serantau maupun di peringkat dunia, di negeri kelahiran mereka sendiri tidak ada anugerah yang seperti ini untuk mengiktiraf sumbangan mereka kepada dunia sastra. Dengan itu adalah menjadi harapan saya supaya penganugerahan yang telah kita mulakan ini dapat diteruskan setiap tahun setidak-tidaknya. Duit kena bagilah.
Sejak zaman silam dalam mana-mana jua tamadun, dunia pengkaryaan sastra tidak dapat dipisahkan daripada peradaban. Menelurusi sejarah Islam, sejak zaman jahiliah lagi, kawasan di sekitar Baitullah adalah tempat di mana penyair-penyair Arab mendeklamasi puisi mereka dengan pelbagai mesej. Suasana itu berlanjutan hingga Islam ditegakkan, hingga apabila wahyu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nilai estetika dan keindahan bahasa Al-Quran menjadi bukti kerasulan atau mukjizat yang ada pada diri baginda Nabi yang sebelum itu dikenali sebagai seorang ummi. Tuan-tuan sekalian, saya rujuk kat Tuan Syekh tak saat ni, cari tak jumpa. Ada ketika saya melawat Muqtah. Muqtah ni ada peristiwa sejarah yang besar, berlaku peperangan di mana anak angkat Nabi SAW, Sayyidina Zaid Harisah, saudara Ja'far Abu Talib, dan seorang lagi, Abdullah Rawaha. Ketiga-tiga ini dihantar untuk menghadapi perang Muqtah dalam musim dingin. Muqtah ni di Jordan, jauh. Perjalanan dari Madinah. Tuan-tuan sekalian, kepala perang yang syahid pertama adalah Ja'far Abu Talib. Kepala perang yang dilantik selepas itu adalah Abdullah Rawaha. Abdullah Rawaha seorang penyair, bukan askar, tapi dia seorang penyair, seorang ahli sastra. Dia adalah tempat, kalau kita pergi melawat tu dia ada tempat. Syahid Ja'far di sini, Abdullah di sini, Zaid di sini. Tuan-tuan sekalian, sampai ke peringkat itu, ketinggian nilai yang diletakkan dalam tradisi Islam ni, sastra, syair yang boleh menghidupkan unsur-unsur penting dalam diri manusia ni. Tuan-tuan sekalian, dalam dunia serba moden ni, sebagian besar daripada unsur penting dalam tubuh, dalam minda, dalam roh dan jasad kita ni mati macam tu saja. Pasal tubuh kita ni macam-macam unsur. Minda, jasmani, rohani kita tu macam-macam unsur. Sebahagiannya adalah unsur sastra. Pasal tu Abdullah Rawaha boleh jadi kepala perang. Perang ni pedang, tuan-tuan, mati, bunuh. Tapi ada fungsi sastra dan syair dengan bahasa yang indah, bahasa yang tinggi untuk meniupkan semangat jihad, semangat pengorbanan, semangat untuk meninggikan Islam. Semuanya melalui bahasa-bahasa yang indah. Dan telah terbukti di zaman silam, zaman Nabi SAW. Nabi melihat apabila Ja'far syahid, roh itu terbang, ada sayap. Ini cerita di Muqtah lah, di papan dia tulis lah, kawan tu lah cerita di sejarah peperangan di Muqtah. Tuan-tuan sekalian, saya harap di Kedah kita ni, kerana kita hidup dalam environment sawah padi, bukit bukau, hutan belantara, nu belah-belah Sik Bailing nu, hutan. Di belah padang ni sawah padi, hijau. Ramai sastrawan lahir dari tanah-tanah macam ini. Datuk Shah Nur Ahmad, semua karyanya berkaitan dengan tanah, tempat lahir dia. Sengat ikan keli jadi karya. Sungai, ikan bau, Sungai Cepih, Bukit Enggang. Serengenge itu Bukit Enggang. Semua itu menjadi bahan karya sastra yang sangat tinggi. Azizi Haji Abdullah, Gunung Bongsu di Kulim. Saya tanya dia masa saya tingkatan 2. Lagu mana Tok Ya boleh terkapit dengan pokok? Tok Ya tebang, cucu nak balik kan lah buat rumah. Tebang,
Tok Ya terkapit dengan pokok balak tu di paha. Adakah tempat cikgu, tempat ustaz orang terkapit dengan pokok? Dia kata cerita aku ikut suka aku. Saya kata pasal apa buat watak Tok Ya mati kan lah. Kita nak seronok tengok Tok Wan tu. Duk apa ni, duk lautan. Merung nak sebut cucu dia. Dia ceritalah. Sebenarnya pada masa dulu memang dia ada pengalaman masuk lautan, terbang balak zaman itulah pakai beliung. Beliung ni kapak. Orang muda lah ni tak tahulah, saya pun biasa tengoklah. Ulu beliung ni dia lembut sikit pada kapak. Kalau kapak kayu keras, beliung ni biasanya rotan dan panjang. Terbang kayu balak. Idea Tok Ya terkapit dengan pokok balak ni ialah dia keluar pergi Pekan Kulim, dia kata. Masa tu banyak kedai-kedai di Pekan Kulim tu sedang dibina. Pagi itu satu acuan tiang konkrit sedang dibuka oleh pekerja-pekerja kontrak. Entah macam mana mereka konkrit, simen tu tak sampai bawah. Buka-buka acuan, tiang tu terbalik, timpa orang duk buat tu. Tapi mereka tak potong lah dengan gaji. Tapi dia tak idea untuk menggambarkan Tok Ya terkapit sampai bini dia ambil gaji potong tu ialah orang kerja kontrak tu terkapit dengan tiang konkrit tu di Kulim. Kisah benar, tapi dibawa ke dalam dunia penulisan menjadi satu yang sangat hidup. Kita pun teriak lah. Masa duk baca, bini dia duk gaji paha Tok Ya tu, kita duk nampak darah duk mercik tau. Pasal kita tak tahu, pasal kita duk di hutan terkapit dengan kayu, tak boleh nak buat apa, nak angkat guna kayu balak. Lain pada kerat kaki, kerat paha Tok Ya, paha orang tua tak mana kan, dah lah kecil, isi pun dah lembek, duk nampak darah duk mercik. Padahal itu cerita saja. Jadi kita boleh bayangkan, tuan sekalian, benda-benda macam itu semakin hilang, semakin kurang dalam masyarakat kita. Mungkin kerana tak ada nilai komersial, tak ada duit dalam tu, tak ada fulus, nak jual tak boleh. Mana ada orang pergi Shopee, booking di Shopee nak beli buku sastra, tak ada kan. Orang beli make up, beli ubat jerawat, beli ubat kurus di Shopee, beli gerek, beli skuter. Tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada dunia kita ni gersang. Patutnya dunia kita ni semua hijau, semuanya segar, semua aspek, semua unsur segar. Tapi oleh kerana kita meninggalkan aspek yang penting, sastra, seni, nilai budaya yang diasahkan orang dulu-dulu, sebahagian daripada dunia ini menjadi kering kontang, gersang. Maka susunan hidup kita menjadi compang-camping, tak macam dulu lagi. Generasi akan datang selepas pada kita, kemungkinan bahasa-bahasa kiasan tidak dipahami lagi. Bahasa kias tak boleh lah, nak habaq tu terang. Sebab tu saya ni cakap daripada cakap lepas, pasal hampa tak erti. Orang tak erti cakap kias-kias ni, mereka tak faham, kata tak sampai. Bahasa kita ni sangat tinggi dengan bahasa lapik. Bila lapik tak faham, tak ada lapik ha? Bila tak lapik, patah ni mulut berui. Cakap lepas, aku lapik apa tak faham. Kadang-kadang ditafsir macam lain, di luar konteks, di luar makna. Bidalan, peribahasa, orang dah tak boleh nak terima. Betul sekalian, sebahagian keindahan kehidupan kita ini telah hilang. Saya harap dengan usaha yang dibuat oleh Asasi untuk mengadakan anugerah Sastra Darul Aman ni dapat mensegarkan semula pohon-pohon bahasa, nilai-nilai sastra. Benih-benih itu dapat ditumbuhkan balik supaya sebahagian daripada unsur-unsur yang penting dalam kehidupan kita ini
dapat memimpin, memandu, mengisi kekosongan-kekosongan, sehingga tidak lagi kehidupan kita di masa depan ini hanya semata-mata dikawal dan dipandu oleh nilai komersial. Nilai hak tak komersial ni orang tak mau. Tuan-tuan sekalian, ini satu perjuangan yang saya fikir patut didokong oleh semua pihak. Cikgu sahabat saya tadi adalah orang tak mau mai di Kedah ni, buat program di Kedah pasal parti lain. Kata hampa ni gila kot. Untuk kita kat terus terang tu, lapik-lapik pun tak erti. Sastra, seni, bukan ada parti, bukan ada politik, tak ada. Hak ni hak semua orang, merentas parti, merentas kepentingan politik, kepartian, tak ada. Benda ni tak boleh dihalang oleh sihir pemisah tu. Orang kata politik sekarang ni menjadi sihir pemisah. Betul. Dia telah memisahkan faktor-faktor yang sepatutnya menjadi ejen penyatu, telah terpisah oleh kerana bengongnya orang berpolitik. Mana boleh main politik dengan bengong, kena cerdik. Politik hal lain. Kalau kita nak guna sastra untuk politik tak apa, tapi untuk politik di bawah heret masuk ke dalam sastra, dalam perjuangan bahasa, perjuangan seni, sehingga patutnya mereka mai, mereka tak mai pasal kita parti lain. Teruklah lagu tu. Pasal apa Joseph Pentera tu? Pasal kita telah jalan berundur ke belakang. Patutnya politik makin hari makin matang. Perbezaan kita hanya adalah aspek ini. Aspek ini kita kena bersatu, baru kita ada kekuatan. Tapi semua benda nak dimasuk dalam satu bakui, pecah bakui tu, habislah kita. Patut hak ni kita tak dalam bakui, hak tak mungkin jatuh dan terpecah. Betiak sikit. Saya apa heran ni pasal apa jadi gitu. Mailah, tak ada masalah apa. Kita masih menjadi orang. Walaupun kita pukul 14-1. Tuan-tuan sekalian, demikianlah penting sastra dalam membawa syiar Islam. Cerita perang tadilah, atau cara hidup yang sempurna, membuka belahan-belahan bumi, membebaskan manusia daripada kejahilan, membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, membawa manusia menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya. Ada fungsi sastra dalam semua perjalanan dan perjuangan itu. Tuan-tuan sekalian, dalam suasana kehidupan masyarakat majmuk di negara ini, khususnya di Kedah, saya ingin menyeru kepada asasi dan juga mana-mana pihak yang berkepentingan dalam usaha mengembangkan lagi dunia sastra kita. Ajaklah semua kawan-kawan kita daripada kalangan bukan Melayu untuk turut aktif. Kerana di Pantai Timur, saya dimaklumkan bahawa ramai sastrawan bukan Melayu telah menempuh nama besar dalam kesusastraan Melayu seperti Dr. Lim Switin, Jong Chian Lai, Raja Rajeswari, Utaya Shankar SB, serta beberapa nama lain lagi. Di Kedah ini kita mungkin boleh melahirkan karya hebat daripada sastrawan Siam misalnya. Mungkin dalam penganugerahan akan datang boleh diadakan anugerah khas untuk sastrawan bukan Melayu Kedah bagi menggalakkan mereka untuk lebih aktif. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyeru pada sastrawan untuk lebih akrab dengan teknologi digital agar kemajuan sastra kita sentiasa seiring dengan perkembangan dunia semasa. Walaupun generasi kita mungkin sudah terbiasa dengan cara lama, namun untuk menggalakkan penglibatan generasi muda, kita perlu untuk mengikut cara dan kecenderungan mereka. Akrablah dengan aplikasi terkini untuk mempromosi karya-karya tuan-tuan dan puan-puan menerusi TikTok dan sebagainya. Jadi perkataan ini hero TikTok, seorang meme TikTok sama. Saya rasa
platform yang baik untuk melibatkan ramai orang dalam sastra ni ialah TikTok lah. Dia simple, mudah dan memenuhi selera semua peringkat umur. Saya tengok orang tua-tua pun ada juga duk kaih TikTok je. Pagi kaih TikTok dulu. Dalam masa yang sama meriahkanlah juga bandaraya kita dengan keindahan karya penyair-penyair di tempat-tempat awam yang menjadi tumpuan, misalnya di Medan Bandar Alostar, dataran MPSP Sungai Tani atau bandar-bandar lain di seluruh negeri ini. Wujudkanlah aktiviti-aktiviti seperti ini untuk menambahkan keceriaan negeri kita bertepatan dengan slogan Kedah Sejahtera dan Berdaya Huni yang menjadi hasrat kerajaan negeri. Hadirin hadirat sekalian, sekali lagi saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Asasi atas kejayaan menganjurkan majlis ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan anugerah sastra negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.